Tuan satu dua. Starting. Silakan kuliah kita malam ini dengan kita sama-sama membaca Ummul Quran. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la kiram ashabullah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahul azim. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman serta mengerjakan amalan soleh dan semesta dengan kebenaran, semesta dengan kesabaran. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Majidallahu bihi khairan faqih bidin." Maksudnya barang siapa dikenaki Allah Ta'ala akan kebajikan nasihat dengan kepahaman di dalam agama. Awal itu fa'alun wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa nafa'a wal intifa' wa ifadat istifadah wa hasanat tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa mu'amilan huda wa dalalat ila khairi ibtigha' wajhillah wa maradati wa qubi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Ya nomati sunahkan al-fadil tuan imam, tuan Bilal, punya pengurusi masjid, kata kawasan masjid, kemudian Tuan Syiah, Tuan Haji, Tuan Hajah, sidang jemaah muslimin dan muslimat, mu'minin mu'minat ta'ala. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan izin Allah lagi kita dapat bersama pada malam ini. Ini kira kuliah terakhir lah sempena 2022. Bukan kuliah terakhir habis, kuliah terakhir sebenarnya tahun 2022. Kan? Akan datang dah masuk 2023 pula. Kan? Baik. Kita lihat di kitab kita tu solat Nabi yang sahih kan? Muka surat 315. Baris kemudian okey. InsyaAllah siapa yang ada kitab boleh semak. Yang tak ada kitab dengar saja. Jadi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakilkan seseorang untuk menemui lelaki Badui tersebut. Kan Badui itu dia baca doa tu kan, yang atas tu lah. Panjang doa kan. Macam tu. Ya man la tarahul uyun wa la tukhalituhu az-zunun wa la yasifahu al-wasifun wa la tughayyiruhu al-hawadis wa la yahsyad dawain, sampai habislah. Banyak doa itu macam tu. Jadi bila dah habis dia doa tadi kan,
Maka Nabi SAW mewakilkan seseorang untuk menemui lelaki Badui tersebut. Kemudian baginda berpesan, apabila dia selesai menunaikan solat, maka bawalah dia kepadaku. Dia Nabi pesan pada orang mewakili, katakan, kalau dia dah habis solat kan, bawalah jumpa saya. Gitu. Setelah selesai menunaikan solat, maka lelaki itu datang menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah SAW baru mendapat hadiah emas daripada sebahagian tukang emas. Nampak? Mendapat hadiah emas bukan senang kan? Susah nak dapat hadiah emas ni. Tapi Nabi dapat hadiah emas. Saiz emas tu tak disebut lah. Mungkin seketul emas ke, tak tahu kan. Ketika lelaki Badui itu datangnya, baginda memberikan emas tersebut kepada lelaki Badui berkenaan. Masya Allah, dapat emas tuan-tuan. Wa qala mimma anta ya Arabi, kata. Wa qala mimman anta ya Arabi. Qala min Bani Amir bin Sa'sa. Bani Amir as-Sa'sa. Again, ya Rasulullah, qala hal tadri lima wahabtu laka az-zahab. Qala lirahmani bainana wa bainaka ya Rasulullah, inna lirahmani haqqan, walakin wahabtu bi husni sanaiki ala Allah azza wa jalla. Jadi Nabi pun tanyalah dia, waqala mimman anta ya Arabi, kau ni daripada orang mana, kan? Mimman anta ya Arabi, kau ni daripada puak mana, kumpulan mana? Qala, maka lelaki terjawab, min Bani Amir bin Sa'sa, dia daripada Bani Amir bin Sa'sa ya Rasulullah. Qala, maka Nabi bersabda, hal tadri lima wahabtu laka az-zahab, adakah engkau tahu kenapa aku berikan engkau emas? Kata, kau tahu tak kenapa aku bagi kau ni emas, seketul emas lah. Itulah seketul emas, az-zahab. Qala, berkata ia, lirahmani bainana wa bainaka, bagi Tuhan Ar-Rahman antara kami dan antara engkau ya Rasulullah. Qala, berkata ia, inna lirahmani haqqan, sesungguhnya bagi Tuhan Ar-Rahman itu ada hak. Sesungguhnya bagi Ar-Rahman itu hak. Maksud dengan Ar-Rahman ini ialah persaudaraan, bukan makna Allah Ta'ala lah. Kan Tuhan Ar-Rahman, Ar-Rahman ni kan maknanya antara makna Rahman ni adalah persaudaraan. Okey. Dan asal makna Rahman ni kalau untuk Allah Ta'ala tu maksudnya Maha Pemurah lah. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kan? Ar-Rahman Rahim. Tapi di sini bukan makna Rahman itu Maha Pemurah, tapi ukhuwah, persaudaraan, kan? Walakin wahabtu bi husni sanaiki ala Allah azza wajalla, tetapi aku berikan emas tadi kerana bagus pujian engkau. Bagusnya pujian engkau Allah di atas Allah Subhanahu wa taala azza wajalla. Disebabkan kau memuji Allah Ta'ala tadi, lebih kau puji dalam doa yang belakang, kan? Kan doa panjang dibaca tu, gitu. Dia banyak memuji Allah Ta'ala lah. Jadi sebabkan dia memuji Allah Ta'ala, maka Nabi bagi dia emas. Masya Allah. Sedangkan Nabi tak ada pun amalkan doa ni. Gitu. Nabi tak ada baca pun doa ni, tapi Nabi dengar lah apa yang dibaca dia tadi, kan? Baca je, maka Nabi bagi dia hadiah. Gitu. So tak ada masalah lah kalau kita bagi hadiah kepada orang lain, gitu. Baik, kita lihat timahnya. Baginda bertanya, daripada keturunan siapa engkau wahai Badui? Dia menjawab, aku daripada keturunan Bani Amir bin Sa'sa, wahai Rasulullah. Maka Nabi bersabda, apakah kamu mengetahui mengapa aku memberi kamu emas? Berkata. Dia menjawab, sebagai persaudaraan antara kami dan kau, wahai Rasulullah.
Baginda menjawab, sesungguhnya persaudaraan juga mempunyai hak. Tetapi sebetulnya aku berimu emas hanya kerana engkau telah memuji dan menyanjung Allah Ta'ala dengan baik, dia kata. Disebabkan pujian engkau lah kepada Allah Azza wa Jal, maka aku bagi emas. Betul? Boleh? Bagi saya, dia kata, saya ni siapa? Musannif lah, pengarang. Hadis ini mengandungi persyariatan yang sangat jelas mengenai zikir, wirid dan membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang amat dikasihi Allah Taala. Dan jadi dia ada mengandungi zikir, wirid dan selawat. Dalam hadis itulah. Jadi amalan seperti ini dilakukan oleh hamba-Nya yang taat dalam mengikut petunjuk Quran dan Sunnah Rasulullah. Ketika baginda melihat ada orang yang memuji dan menyanjung Allah Subhanahu Wa Taala serta berdoa kepadanya dengan doa rekaannya yang tersendiri, ternyata baginda tidak mencelanya. Nampak? Jadi kalau ada di kalangan para sahabat yang mereka akan selawat ke kan, ataupun doa-doa yang mengandungi pujian kepada Allah Ta'ala, maka Nabi tidak mencela. Gitu. Bahkan turut memberinya hadiah. Nampak? Jadi situasi ini membuktikan perakuan Rasulullah atas kesolehan seseorang yang telah memuji dan menyanjung Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang tak boleh itu kalau ada bagi mana-mana lah, yang tak seruat lah, yang mensyirikkan Allah Ta'ala, menduakan Allah Ta'ala, sebagainya, itu tak boleh. Okay? Tapi macam ni boleh lah, walaupun Nabi tak ada pun ajar kat dia doa tu, dia yang buat sendiri, dia cipta sendiri kan, itu. Dan baik pula maknanya, boleh lah amalkan. Gitu. Boleh kan? Kemudian bertasbih dengan menggunakan jemari tangan dan biji tasbih. So, macam mana hukum berkenaan dengan kita bertasbih? Sama ada menggunakan jemari jari dia, jadi kita kan, dan biji tasbih kan, gitu. Jadi seseorang dibolehkan bertasbih dengan menggunakan kedua jemari tangannya. Boleh gunakan dua-dua. Dibolehkan bertasbih menggunakan kedua jemari. Kiri kanan kan? Kiri kanan lah. Kita sebenarnya kanan aja. Nak pakai kiri kanan boleh. Kaki Ustaz, kaki boleh. Tak cukup tangan kaki gitu. Jadi kan? Qala Rasul, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'taqidu tasbih biadihi. Aku melihat Rasulullah SAW melakukan tasbih dengan tangannya. Tapi kalau kita zaman sekarang, kadang kita tak pakai tasbih dengan tangan, elektronik pula. Tasbih elektronik kan, gitu. Macam-macam kan tasbih zaman sekarang ni. Tapi kadang dapat hadiah tu macam tu je lah, guna sekejap, lepas tu tak mana. Dia tak mana, tasbih tak mana. Gitu. Kadang apa yang orang kahwin kan, pun kadang apa hadiah tasbih. Dia suruh kita tasbih. Yang tahu rumah kita tasbih, tapi dia suruh kita tasbih. Tak apalah, betul tak? Mudah-mudahan dapat manfaat lah orang yang tasbih itu. Dan juga orang yang bagi tasbih pun mungkin dapat pahala jugalah. Tak ada masalah kan? Itu. Baik. Hadis riwayat Ibn Hibban dalam sahihnya muka surat 123 juzuk ketiga. Lafaznya berbunyi dengan tangannya bermaksud kedua tangannya. Nampak? Ya'taqidu tasbih biyadih. Berkata ra'aitu Nabi, aku melihat, Abdullah bin Amr kata, aku melihat Nabi sallam ya'taqidu tasbih, melakukan tasbih biyadihi, dengan tangannya. Kalau ikutkan biyadihi ini satu tangan dia sebelah. Tapi walaupun dia mufrad, tapi bermakna biyadai ini. Yadai ini kan dua tangan. Jadi sepatutnya biyadai ini dengan dua tangan, biyadai. Tapi di sini gunakan biyadi, dengan tasbih, dengan satu tangan.
Jadi dengan tangan bermaksud kedua tangan. Gitu. Bukannya satu tangan. Sesungguhnya terdatang dalam setengah sanad bahwasanya setengah perawi mentafsirkan makna hadis dengan pendapatnya sendiri, yaitu Nabi bertasbih menggunakan tangan kanannya sahaja. Dia adalah Muhammad bin Qudamah, penguru kepada Imam Abu Daud. Jadi Muhammad Al-Qudamah Ta'ala, dia kata Nabi bertasbih menggunakan tangan kanan sahaja, tangan kiri tak masuk. Sebenarnya tuan-tuan, sebenarnya tidak dimakruhkan bertasbih dengan menggunakan tangan kiri. Manakala hadis Rasulullah yang berbunyi, Rasulullah SAW amat menyukai penggunaan tangan sebelah kanan dalam segala urusan. Memanglah Nabi suka kita menggunakan tangan kanan. Nabi pun suka menggunakan kanan. Kalau mana-mana pun nak buat benda pun tangan kanan kan. Tangan kiri biasanya untuk cebok lah. Betul tak? Cebok lah. Tapi kita tak boleh menafikan peranan tangan kiri. Kalau tak ada tangan kiri pun tak sempurna juga. Ada masanya kita perlu menggunakan tangan kiri. Bila tangan kanan tak dapat nak berfungsi, pasal juga tangan kiri kan. Walaupun tak suka tangan kiri sebelum ni. Kalau tangan kanan dah kena stroke. Kena. Tangan kanan tak kena stroke. Nak tak nak tangan kiri jugalah. Apa kan? Gitu. Okey. Jadi hadis ni tidak menunjukkan setegahan menggunakan tangan kiri sepenuhnya, dia kata. Bukanlah mana hadis ni kata Nabi larang daripada menggunakan tangan kiri. Tangan kiri boleh juga. Banyak juga benda-benda yang dilakukan oleh tangan kiri kita. Biasanya bahkan apa yang benar adalah Nabi SAW telah biasa bertasbih menggunakan kedua tangan. Nampak? Nabi biasa tasbih menggunakan dua tangan. Bukankah baginda juga telah menggunakan tangan kanan dan kiri untuk bertakbiratul ihram dan berdoa? Nampak? Bila kita takbirkan tangan kiri dan kanan juga. Walaupun tangan kiri ni orang kata jelek lah kan. Kena gunakan untuk cebok lah benda kan, istinja dan sebagainya. Tapi bila takbir pasal juga tangan kiri dua diangkat. Berdoa je lah. Adakah doa macam ni je? Tak ada kan? Mesti dua juga. Tangan kiri kanan pun doa juga. Walaupun mungkin daripada satu sudut, tangan kiri tak mulia, tangan kanan mulia lah. Kan? Baik, sebenarnya semua orang yang berdoa pasti menggunakan kedua tangannya sebagaimana keterangan hadis yang dikemukakan. Sesungguhnya berdoa merupakan ibadah yang mulia. Masalah ini telah jelaskan secara panjang lebar dengan izin Allah Ta'ala. Akan jelaskanlah kita dengan izin Allah Ta'ala. Seandainya bertasbih dengan tangan kiri itu sesuatu yang dimakruhkan, nescaya baginda akan memperingatkan kita sebagaimana sabdanya kepada kaum wanita yang berbunyi, apa Nabi kata pada kaum wanita? Alaikunna bitasbih wa taqdis wala taghfanna patansina at-tauhid waqitna bil anamin fa innahunna nampak dia banyak tasbih kan, fa innahunna mas'ulatun mustan taqatun betul mustan taqatun. Dia. Ya, apa kata Nabi pada golongan wanita? Alaikunna bitasbih, naklah kalian bertasbih, wa taqdis, dan menyucikan Allah Ta'ala, wa la taghfanna, tanpa memperingatkan. Jangan kamu lengahkan. Wa la taghfanna, jangan duk lengah je kan. Buang masa, tak bertasbih, tidak bertakdis. Kemudian patansina tauhid. Apabila kamu berlengah, kamu akan lupa untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Dia kata patansina tauhid. Bila kita duk lengah-lengah, maka kita lupa untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Waqidna bil anamin, lakukanlah dengan hujung jari. Fa innahunna, kerana hujung jari mereka akan ditanya. Mas'ulatun,
fa innahunna mas'ulatun mustantabatun, kerana hujung jari mereka akan ditanya dan dibicarakan pada hari kiamat. Masya Allah. Jadi apa maksudnya? Jadi hadis ni riwayat Imam Tirmizi, Al-Hakim dan juga di hadis sahih. Ketika Nabi menyebut lakukanlah hujung-hujung jari kerana ia akan ditanya dan dibicarakan, baginda tidak mengecualikan jemari tangan kiri. Ini membuktikan bahawa sesiapa yang memahami bertasbih dengan tangan kiri itu tidak boleh ataupun makruh adalah satu pendapat yang salah. Satu pendapat yang salah. Okey. Jadi Nabi tidak mengecualikan dengan tangan kiri. Itu tangan kiri bolehlah tasbih dengan tangan kanan, boleh sambut dengan kiri. Okey. Tapi biasanya tangan kanan lah, tangan kanan gitu. Tapi kalau dia punya tasbih yang buah kan panjang. Dia ada yang kecil, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang melilit ke leher pun ada. Itu betul-betul kan melilit ke leher tu. Itu betul-betul kaki tasbih tu. Yang ada melilit ke leher tapi tak tasbih. Okey. Macam-macam kan tasbih yang ada di pasaran lah, jual kat pasaran, panjang, pendek, digital pun ada. Okey. Ada. Pak gunalah, jangan salah. Baik. Kalau saya tangan kiri lah. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131
6, 7, 8 9, 30 31, 2, 3 kan? Biasa itulah 3 kali lah. Ada orang dia kira daripada sini ke sini, sini ke sini. Ada orang dia macam tu lah. Kadang kita tak ada tasbih pun tak buat, pakai jari lah. Tentu kan? Macam tu. Tak ada masalah. Baik. Jadi baginda tidak mencualikan jemari tangan kiri. Ini buktikan bahawa sesiapa yang memahami bertasbih dengan tangan kiri itu tak boleh ataupun makruh adalah satu pendapat yang salah. Sunatkan juga bagi orang bertasbih itu menggunakan biji tasbih. Nampak? Biji tasbih mana alat untuk bertasbih ataupun berzikir. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas diriwayatkan bahawa dia bersama dengan Rasulullah SAW pernah menemui seorang perempuan yang sedang menggenggam biji kurma ataupun batu kerikil yang digunakan untuk bertasbih. Ketika itu Nabi pun bersabda, "Ukhbiruki bima huwa aisara alaiki min haza au afdala." Faqala subhanallah adada ma khalaqa fis samai. Adada ma khalaqa fis samai. Aku akan memberitahumu sesuatu yang lebih utama dan lebih mudah daripada ini. Lalu sabdanya, subhanallah adada ma khalaqa fis samai. Maha suci Allah Ta'ala sebanyak ataupun sejumlah ciptaan di langit. Sejumlah ciptaan langit lah. Itu. Ni kalau tasbih yang selain daripada lepas solat tu. Lepas solat tu memang nak biasa 33. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Dan dikenapkan dengan satu lagi lah. Maka sejumlahnya 100. Yang ini sebut di sini dia kata ini hadis. Ini berkenaan yang tasbih yang selain daripada solat. Yang lepas solat lah. Gitu. Ini mana tasbih-tasbih biasa yang selain daripada solat. Lepas solat. Baik. Jadi ada riwayat Tirmizi, Al-Hakim dan ditasihkan oleh Az-Zahabi. Gitu. Sebenarnya dia punya hadis ni panjang. Hadis ni dia ada sambungannya
Dia kata kalau sambungannya dia kata apa? Subhanallah ada nama khalaqa fil ardi. Subhanallah ada nama baina zalik. Subhanallah ada nama huwa khaliq. Allahu akbar mislu zalika. Walhamdulillah mislu zalika. Wala ilaha illallah mislu zalika. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim mislu zalika. Dah kitab inilah yang Ustaz Muhadir ni dia panjang kan ini. Jadi kalau ikut dia punya terjemahan dia kata, aku akan memberitahumu hal-hal yang lebih mudah aku kerjakan atau lebih utama daripada menggunakan kerikil ini. Bacalah. Dia kata, Maha suci Allah sebanyak bilangan makhluk di langit. Maha suci Allah sebanyak bilangan makhluk di bumi. Subhanallah ada nama khalaqa fil ardi. Subhanallah ada nama baina zalik. Maha suci Allah Ta'ala sebilangan makhluk antara langit dengan bumi. Ma baina zalika. Subhanallah ada nama huwa khaliq. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khaliq, mana pencipta. Kan? Allahu akbar mislu zalika. Dan kalimat Allahu akbar itu seumpama bilangan macam tadi juga. Mislu zalika. Walhamdulillah mislu zalika. Dan dia ucapkan alhamdulillah pula seumpama demikian. Wala ilaha illallah mislu zalika. Dan dia juga sebut la ilaha illallah pun seumpama demikian. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim mislu zalika. Dan juga dia tambah lagi wala haula wala, tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi lagi maha agung mislu zalika. Seumpama demikian. Gitu. Seumpama demikian. Tadilah hadis berkenaan perempuan tadi. Perempuan yang memegang di tangannya biji-biji kurma atau batu tasbih, batu kerikil lah, yang digunakan untuk menghitung bacaan tasbih. Lalu Nabi pun kata, aku memberitahumu hal-hal yang lebih mudah kamu kerjakan, lebih utama daripada menggunakan kerikil. Tak? Bukan mana Nabi menafikan menggunakan kerikil, kan? Nabi tak menafikan menggunakan kerikil itu. Bolehlah guna kerikil. Tapi Nabi kata, ini lagi besar pahala dia. Kan? Besarlah. Walaupun kamu tak guna kerikil pun, tak gunakan batu pun tak apa, tak gunakan biji kurma pun tak apa, tapi kamu sebutlah benda-benda ni, kata. Dia tu. Boleh tak? Macam tu. Kemudian banyak riwayat menunjukkan bahawa para sahabat Nabi SAW dan kaum salaf, salafus salih pun menggunakan biji kurma, batu-batu kerikil, simpulan-simpulan benang dan lain-lain untuk menghitung zikir yang dibaca. Imam Sayyuti telah menulis satu tajuk tentang perkara ini dengan judul Al-Minhah fi As-Subhah, mana petunjuk dalam penggunaan tasbih, dengan membawa riwayat-riwayat yang sahih tentang menggunakan batu, tentang bolehnya menggunakannya ketika berzikir. Kemudian pendapat ulama Abu Qasim At-Tabari dalam kitabnya Karamah Al-Awliya, keramat para wali, menyatakan bahawa ramai sekali orang-orang mempunyai karamah yang menggunakan tasbih untuk menghitung zikir. Antaranya Syekh Abu Muslim Al-Khawlani dan juga yang lain-lainnya. Dan lain-lainnya ramailah menggunakanlah. Baik, kemudian kita lihat pada kitab tadi, Abu Hurairah mempunyai sehelai benang. Jadi Abu Hurairah mempunyai sehelai benang yang padanya terdapat 1000 ikatan. Beliau tak akan tidur kecuali setelah bertasbih dengan benang tersebut. Demikian riwayat Abu Naim Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Hilyah, muka surat 383 juz yang pertama. Hadis tersebut menjadi hadis hasan kerana banyak terdapat kesaksian. Tuan. Orang ni kadang ada berzikir kan. Ketika nak tidur kan dia berzikir, tasbih dia dekat kat tangan kan.
Kadang-kadang waktu meninggal pun masih tangan, masih dia punya tu jari itu kat tasbih lagi. Masya-Allah. Ada sampai begitulah. Baik, kemudian sebenarnya masih banyak terdapat hadis dan asar sahabat mengenai tasbih dan alatnya. Antara lain ialah diketemukan dalam Risalah Al-Hafiz Imam Suyuti, iaitu Manhaj As-Sibahah tadilah, yang kemudiannya dicetak menjadi sebahagian daripada kitab Al-Hawi dan Fatawa. Kemudian saudara kami Syekh Said Mamduh, Syekh Said Mamduh mempunyai satu risalah tentang tasbih. Dia buat satu risalah tentang tasbih, iaitu Usul As-Sahani bi isbat sunniyah as-sabhah. Sabhah itu mana tasbih lah, sabhah. Ialah satu risalah yang bagus dan besar manfaatnya. Gitu. Kemudian nombor 18. Betul. 18 tu dia kata bahkan hadis ini merupakan dalil tentang dibolehkan bertasbih dengan tangan kanan, kemudian berpindah tangan kiri. Boleh kita tasbih daripada tangan kanan, kemudian pindah tangan kiri. Iaitu berdasarkan kepada hadis Imam Bukhari dan Muslim. Dan lapasnya menurut Muslim berbunyi, Rasulullah SAW amat menyukai penggunaan ataupun mendahulukan tangan kanan ketika bersuci ataupun apabila baginda bersuci, kemudian melangkah, dan ketika beliau memakai selipar. Biasanya Nabi menggunakan tangan kanan, anggota kanan dulu lah, kaki kanan dulu kan, lepas tu baru tangan kiri. Makan pun gunakan tangan kanan, tak boleh makan tangan kiri. Tangan kiri tangan syaitan. Siapa makan tangan kiri makan syaitan lah. Itu jangan suka makan tangan kiri. Itu. Kecuali dia tangan kanan sakit, pura-pura sakit tak boleh. Macam bila musang janggut tu kan dia puspa wangi kan, cium tangan dia kan. Sampai ada yang bendung kan, nak makan pun tu tangan kiri tu kan. Kemai lagi dia punya kuasa tangan Bini Piramli tu, pesuangi tu lah kan, sahadiah kan. Macam tu sekali lah. Baik, kemudian seterusnya, menurut semua orang yang berakal, hadis ni bukan bermaksud Rasulullah SAW tidak menggunakan bahagian kiri ketika berwudu. Justru setiap orang yang berakal semestinya memahami bahawa Rasulullah SAW memulakan pekerjaan dengan anggota kanannya, kemudian sebelah kiri. Demikian juga bertasbih, baginda menggunakan kedua belah tangan. Adapun hadis yang berbunyi Rasulullah SAW bertasbih menggunakan satu tangan dan tidak menyebutnya biyadaihi. Jadi yang biyadaihi, kalau biyadaihi kan dua tangan, kalau biyadi satu tangan. Sebenarnya tidak berarti bahawa Rasulullah SAW hanya bertasbih dengan satu tangan saja. Bukan bermakna Nabi tasbih satu tangan saja. Memanglah tengok pada lafaz tadi itu, biyadi itu kan mufrad. Yadun kan tangan, satu tangan. Yada ini dua tangan. Adiyat, adiyat, aidan, aidin kan. Makna banyak tangan. Kalau ikut lafaz itu memang satu tangan, tapi bukan makna satu tangan aja, dua tangan. Kata dia syarah itulah. Baik, kemudian sesungguhnya mengapa tak ramai di kalangan ahli sunnah ataupun korporat muslim yang mengetahui dan memahami kitab-kitab yang hebat dan layak untuk dicetak serta disebarluaskan di dunia Islam, khususnya di zaman sekarang. Kebanyakan penerbit tidak mengetahui apa yang semestinya dicetak. Dia kata, ni dia komen berkenaan dengan cetak lah. Cetak zaman sekarang kan banyak cetak-cetak kitab, ya gitu. Kebanyakan penerbit tak mengetahui apa yang semestinya dicetak. Penerbit tugas mencetak ya, dapat duit tu tak? Dia tak
benda komplit je cetak terus, kan? Mereka banyak mencetak buku yang sebetulnya tidak manfaat daripada sudut ilmu dan tidak berkhidmat untuk Islam. Padahal kitab-kitab sangat banyak pada kami dan amat layak dicetak dan disebarluaskan ke dunia Islam. Banyak kitab-kitab. Artinya kitab-kitab lah yang dicetak, dikarang, dicetak dan sebagainya. Banyak di kalangan kita ni dia boleh mengajar, tapi nak mengarang kitab tu kadang tak ada masa nak mengarang kitab. Okey? Ada orang dia ada masa macam Ustaz Mahathir tu kan, dia memang nulis je, nulis taib, memang laptopnya sentiasa ada tangan dia tu, sentiasa ada kan. Apalagi boleh baca kitab Arab. Kita nak karang kitab ni pun kena tahu baca kitab Arab. Kalau kitab Arab tu itu dah sumber kita nak terjemahkan semua masukkan dalam kitab tu, kan? Kalau kita tak boleh, tak pandai kitab Arab, macam mana kita nak terjemahkan? Macam mana kita nak buat kitab? Kemudian harapan saya agar korporat Muslim diberi taufik oleh Allah Ta'ala supaya melakukan terbaik untuk Islam dan umatnya. Semoga mereka mengenali ulama yang benar, soleh dan ikhlas berkorban demi kemaslahatan umat Islam dan menjadi kejayaan Islam lebih kepentingan dirinya. Sebenarnya ramai daripada kalangan ulama dan mahasiswa Islam yang tidak diperhatikan oleh umat Islam kerana masalah ikhtilaf dalam mazhab, ataupun mereka dilihat hanya layak menjadi orang suruhan saja. Kita sering melihat banyak wang didermakan kepada orang-orang yang tidak berguna dan tidak mempunyai jiwa jihad demi kepentingan negara Islam. Kita juga sering menyaksikan bermilion-milion dibelanjakan untuk mengadakan pertemuan atau seminar yang tidak menghasilkan manfaat untuk kepentingan umat secara realiti dan konkret. Mengapa dana sebanyak ini tidak digunakan untuk menyebarluaskan ilmu Islam dan kejayaan umat ini, kata. Kenapa dana itu tak digunakan? Kan? Untuk macam buat macam satu kumpulan penterjemah kitab kan, di karangan asatidzah, ustaz untuk guru kan, kumpul karang kitab, itu terjemahkan. Tak? Jadi salahnya bila susahnya nak kumpul tu, kan senang nak kumpul tu kan. Gitu. Nak setkan masa tu tak? Dana dia, duit dia, peruntukan dan sebagainya. Baik, apa yang menyebabkan ialah ramai ulama besar tapi memberi khidmat kepada umat, tetapi mereka tidak mendapat penghidupan yang layak. Kehidupan mereka terlalu sederhana secara material. Sebaliknya ramai orang mengaku sebagai ustaz. Nampak? Dia sindir lah ni. Dia sindir lah kan. Ramai orang mengaku sebagai ustaz, tuan guru ataupun ulama yang kerjanya hanya menipu umat Islam dengan kesolehan, kealiman serta kepimpinannya. Masya Allah. Tak tahu siapa lah yang dipukul ni. Tak tahu siapa yang kena mata hidung tu. Mungkin penambahan ke daripada kitab asal ke, tak tahulah yang masuk dalam ni. Baik. Dia kata sebaliknya ramai orang mengaku sebagai ustaz. Ramai kan? Aku ustaz, tuan guru ataupun ulama yang kerjanya hanya menipu umat dan kesolehan, kealiman serta kepimpanannya. Ada zaman karam. Kita tak tahu, ilmu alat pun tak tahu. Nahwu sorab pun tak tahu kan, gitu. Tapi kalau adalah banyak dalam kita ni bertelagah. Yang dalam TikTok tu pun kadang habis. Kan? Ya, ini tak betul, tu tak betul, semua tak betul. Mungkin dia kata memanglah mungkin kita tak betul, tapi kita kena berhikmahlah.
Kalau nak tegur orang pun cara bagaimana. Ini tidak habis semua nak saman. Tu nak saman, ni nak saman. Macam-macam tuan-tuan. Gitu. Dia tegur orang boleh. Orang tegur dia tak boleh. Bila orang tegur dia nak saman. Tegur dia nak saman. Habis semua nama orang peti. Masya Allah. Zaman sekarang. Kita pun jadi pening tuan. Jadi mana kalangan para asatizah ni pun masing-masing berbalah-balah, gaduh-gaduh. Mungkin dia alim, mungkin dia alim lah. Tapi cara kita berdakwah pun nak kena berhemah jugalah. Nak tegur orang pun cara berhemah. Dah jadi macam, dah TikTok tu jadi macam dah tempat mujadalah. Mujadalah mana berdebat, berbantah-bantah, berdebat dalam tu. Jadi orang pun tengok pun beli. Ini ke ustazah ni. Orang nak ikut pun jadi pening kan. Orang pun jadi pening kan. Aduh, dia kata. Baik. Kalau dia kata orang yang jahil itu tak betul tu okeylah. Ini kau kata ustaz tu tak betul, dia tak betul, orang tu tak betul, tuan guru tak betul. Kan? Ustaz Azazil pun tak betul, semua tak betul. Yang betul dia je. Susah. Ya gitu. Maksudnya padahal apabila diperhatikan, mungkin kalau saya pun komen pun saya pun tak betul. Video tu lah. Kan saya kenal ustaz tu, bukan tak kenal. Saya kenal, kan. Ustaz Zaidi tu saya kenal. Dari Tuakhidin, kan. Kita tak kenal pun. Tapi kalau saya tegur, mungkin saya pun dia kata, oh tak betul. Mungkin saya pun akan disaman juga. Saya pun akan disaman kalau dia betul. Maksudnya, padahal apabila perhatikan mereka tidak mempunyai kemampuan untuk menggantikan peranan ulama. Kami akan memperjelaskan hakikat ini pada ruang dan kesempatan yang lain. InsyaAllah, situasi ini bertepatan dengan apa yang dikatakan oleh penyair. Dia kata. Saya habiskan ya, turun azan ya. Jadi lihat terjemahan dia. Kaca dimulia sedangkan permata dihina. Bintang Mars naik melebihi Jupiter. Zaman ini bagaikan timbangan. Dia mengangkat orang yang rendah, sedangkan yang sangat berharga direndahkan nilainya. Wallahu a'lam bishawab. Pasitulah. Azan lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu
Kita tangguhkan majlis kita. Auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa al mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsiran wasi'an nafata ya alim nawala qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ana ma'arifin. Allahumma faqina fi din, Allahumma faqina fi din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Qaballallahu minkum.